Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, pada malam ini saya akan mengadakan perkongsian sedikit tentang persediaan untuk PC. Kalau saya lihat dalam grup tu ramai yang bertanya, mungkin kebanyakannya yang bertanya ni yang first time untuk memohon para perubatan. Jadi saya nak ulang balik supaya anda dapat gambaran keseluruhan lah. Jadi sebelum kita mulakan, saya nak test dulu suara saya. Minta komen kalau anda dengar suara jelas atau tidak. Jelas ataupun tidak, ataupun nak saya kuatkan, saya boleh kuatkan. Saya tak nak terlalu kuat dan tak terlalu perlahan supaya anda dapat ikuti perkongsian saya pada pagi ini, pada malam ini. Okay, kalau kita lihat kepada tarikh tutup dia 25 hari bulan lepas, minggu lepas tarikh tutup dia, dan sekarang baru seminggu ya. Jadi masih awal lagi untuk para pemohon nak tahu sama ada dia lepas tak lepas lah. Tapi kalau anda follow siri 1, 2, 3 yang saya buat sebelum ini, anda dapat tahu, anda dapat agak lah kalau keputusan akademik anda sama ada anda dapat akan dipanggil ataupun tidak lah. Okey, dia jelas. Terima kasih. Kepada yang ni saya kena saya kena tengok balik. Saya tak nampak dalam di StreamYard ni, kalau anda tak bagi keizinan dia kat dalam, kau tengok dalam post saya tadi ada kena bagi kat bawah, tadi ada beritahu apa dah. I'm going live, jadi grant permission StreamYard to see your name lah. Jadi kalau saya, kat sini saya dapat tunjuk ini saya nampak ni Facebook user dia jelas, tapi saya tak tahu siapa dia lah. Jadi kalau anda tak bagi keizinan kepada StreamYard, maka saya tak nampak, melainkan saya kena buka balik handphone saya, tengok dalam ni tak nampak siapa yang komen ya. Komen dia tak keluar, saya tak apalah. Okey, jadi kalau anda boleh itu, anda kalau sekali anda bagi keizinan dia, lain kali kalau ada FB Live yang lain, anda tak perlu lagi lah, dia automatik nama dah keluar lah. Nama dah keluar. Okey, pada malam ini saya ada beberapa perkara yang saya nak sentuh, iaitu saya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 perkara secara ringkas. Pertama sekali kita akan lihat kepada iklan. Okey. Kemudian apa dia langkah-langkah dia, kita nak tahu lepas mohon apa langkah dia. Dan ketiga, kita tahu dari segi pengambilan apa statistik dia. Yang keempat adalah format PC. PC ini singkatan bagi Public Service Entry Examination, iaitu peperiksaan untuk masuk ke dalam sektor kerajaan lah, sektor pemerintah SPA, dipanggil PC lah, PSEE, PC. Kemudian saya akan sentuh nombor 5 adalah dari segi sebab utama kenapa calon gagal dalam PC. Seterusnya sedikit statistik saya nak kongsi dengan anda tentang separa perubatan yang satu data yang menunjukkan berapa ramai yang ambil exam, berapa ramai yang lulus, supaya anda dapat set dalam minda anda nak lulus PC ni bukan senang. Jadi kalau anda dah set awal-awal, jadi anda akan berusaha sebaik mungkin lah. Dan yang akhir sekali saya akan contoh soalan lah. Contoh soalan sebagai, terutamanya bagi first time yang akan ambil PC ataupun separa perubatan. So, saya tutup dulu yang ni. Hide dulu yang ni. Sekejap. Kita ni dia kena show. Sekejap ni. Supaya tak ganggu kita punya screen. Okay, sekejap.
Ini saya boleh hidekan ini. Okey. Okey, kita akan share screen. Sekejap, share screen ni saya ada 2 file yang saya nak kongsikan dengan anda. Ada 2 file. Yang pertama ialah tentang, ini adalah, kita tengok balik kepada iklan. Iklan saya ada sentuh sekali lalu semasa dalam siri kedua ke ketiga, saya tak ingat lah. Pertama dan kedua saya ada cerita kepada anda tentang kadang ramai orang tak perasan ni, dia hanya tengok kepada iklan kan. Ini saya nak tekankan di sini, kami sedang mencari individu untuk menyertai perkhidmatan awam yang mempunyai ciri-ciri kepribadian berikut: keterampilan yang baik, semangat yang tinggi dalam kerja secara berkumpulan, bakat kepimpinan, ciri-ciri jati diri yang cemerlang dan kelayakan profesional. Ini benda sebenarnya 5 ciri ini akan dilihat. Pertamanya dia akan lihat melalui PC. Kalau psikometrik, dia akan nak, ini matlamat dia nak tengok dari segi calon tu sama ada layak tak layak, adakah mempunyai minat yang sesuai dengan jawatan dan sebagainya lah. Jadi kita lihat pada pertanyaan yang pertama, kita pada iklan ini ramai terus pergi tengok kepada bahagian bawah, dia tak tengok yang ini. Ini anda kena tahu penting benda yang ni supaya bila anda nak jawab nanti, terutama dalam PC psikometrik ataupun temu duga, anda boleh highlight balik poin-poin ni. Anda layak dipilih kerana anda ada ciri-ciri sebut lah, jadi anda kena highlight supaya nampak perbezaan anda dengan calon-calon lain lah. Itu kemudianlah bab temu duga. Okey, ini seperti maklum kita ada kekosongan 1970. Okey, jawatan-jawatan dia. Okey, ini syarat-syarat dia. Okey, saya kira semua dah tengok yang mohon baru ni, anda dah tengok dan anda mohon kalau anda layak, anda memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan lah. Okey. Jadi kita dah kata langkah-langkah anda menjadi pelatih, latihan separa perubatan ni. Pertama ialah anda mohon, okey, anda dah selesai. Sekarang kita dah pergi ke fasa kedua atau peringkat kedua, iaitu exam PC, okey, public service entry examination. Kemudian fasa ketiga ataupun tapisan seterusnya ialah temu duga, dan yang keempat ialah akan keluar surat tawaran lah. Surat tawaran untuk ambilan Januari ini, surat tawaran akan keluar dalam kurang kalau tak penghujung bulan November, awal bulan Disember. Anda akan masa sebulan untuk prepare dokumen-dokumen pemeriksaan kesihatan dan sebagainya. Itu adalah dari segi dia punya flow untuk menjadi pelatih, latihan separa perubatan. Okey, jadi kat sini ini apa yang saya post dalam grup. PC merupakan lapisan kedua bagi kemasukan ke kerja kerajaan. Calon-calon yang melepasi kelayakan minima yang ditetapkan akan dipanggil ke PC melalui pengumuman nanti. Nanti bila dia akan umumkan tarikh exam, dia akan bagi link. Anda sama ada anda boleh cek di link itu, masukkan IC anda, ataupun anda tunggu email. Ada email sebab beribu email, jadi mungkin anda dapat lambat. Jadi benda ni lah. Okey. Sementara tu, sebelum keluar pengumuman link SPA tu, anda boleh buat semakan ini. Bila anda daftar dalam SPA 9 ni, anda boleh semak apakah status permohonan semasa di laman semakan status anda. Anda boleh semak. Dia ada, anda pergi kat bahagian SP9 anda, bahagian status semakan, status permohonan ni, anda boleh semak lah. Contoh dia, kita tengok bawah ni. Contohnya macam ni, kalau ni dia ada memohon juru fotografi. Status urusannya tidak melepasi tapisannya. Jadi mungkin dalam masa 2 minggu lagi, anda cuba cek status latihan separa perubatan anda, adakah tak melepasi ataupun melepasi. Melepasi ataupun tak melepasi. Kalau tak melepasi, maka anda kandas di
Tapi yang pertama lah mungkin dari segi akademik ataupun kadang dia ada syarat-syarat tambahan yang anda tak penuhi. Dan kalau anda dah melepasi, okey, anda lepasi maka anda tunggu saja. Dia biasanya dalam lepas keluar status ni dalam seminggu akan keluarlah tarikh pengumuman exam. Ini ialah cara macam mana kita nak semak lah. Mungkin kalau anda semak hari ni tak ada perubahan apa-apa lagi. Tapi kalau tengok seminggu lagi ke, minggu lagi atau 2 minggu lagi, kalau keluar tu anda boleh maklumkan dalam grup, jadi kita boleh mulakan lebih awal lah kita punya lah. So sini saya satukan daripada satu portal yang berkongsikan ada 4 status yang selalu dihantar ataupun yang selalu dipamerkan di SPA 9 anda lah. Jadi anda faham apa maksud dia. Apa maksud dia? Yang ni yang pertama tadi yang kita kata, yang pertama adalah ini contoh melepasi syarat. Syarat maksudnya dari segi mungkin dari segi umur anda kalau fresh bawah 25, dari segi akademik anda ada kredit BM, ada kredit matematik, ada kredit sains, ada kredit bahasa Inggeris ataupun mungkin lulus peringkat D minimum D, jadi anda akan dapat anda lepasi. Jadi bila anda dah lepasi anda dah boleh buat preparation lah. Even dari sekarang pun anda dah, kalau anda bagi mereka yang result dia memang confident, result dia A banyak ke, dah boleh buat preparation lah. Okey, itu yang pertama melepasi syarat. Okey, ini saya ambil daripada portal lah, Kerjaya.co. Okey, yang kedua ialah ini ya tak melepasi syarat yang kita tengok tadi. Dia akan keluarkan nombor urusan, SM, nombor tarikh tutup, sebagainya. Ini yang di pohon lah, jawatan di pohon. Tidak melepasi tarikh semasa yang ditetapkan oleh kementerian atau jabatan. Misalnya mungkin bidang pengurusan ataupun kalau macam hari ni yang keluar untuk semalam kata saya, dia ada pembantu pegawai perhutanan, dia ada ekstra. Saya muda SPM dia tengok lagi syarat-syarat lain lah. Jadi anda kena penuhi syarat tersebut supaya anda dipilih untuk ni lah. Itu yang kedua, status yang kedua, melepasi syarat. Yang ketiga ialah tak berjaya. Lepas dia keluar, katakan keluar exam. Exam katakan dalam bulan, katakan akhir bulan Ogos, ya, result keluar bulan September. Bila anda cek balik di hujung September, dia akan keluar macam ni lah kalau anda tak lulus. Kalau anda tak lulus, dikatakan tulis tak berjaya peperiksaan wajib. Mana kata gagal dalam PC lah. Kalau anda berjaya, dia kata berjaya dan tunggu duga lah. Okay. Dan yang keempat ini ialah status dia adalah segi ini ialah kalau katakan anda dipanggil tapi anda tak hadir, anda tak hadir peperiksaan ataupun ada dia lepas, kalau macam pakaian beruniform, dia ada assessment center, dia ada ujian, dia akan keluar kat sini. Kebanyakan ni yang tak hadir ni sebab mereka tak peka ataupun tak aware, tak buka email, tak follow page SPA. Lepas kadang buka email tengok exam dah lepas malam dah exam, jadi rugilah, rugi. Okey, itu lagi status yang itu yang kedua. Okey, yang ketiga ialah saya tengok dah terangkan dari segi pengambilan SPA. Ini ada dua, satu jawatan yang mensyaratkan kelayakan masuk STPM, STAM, sijil matrikulasi, diploma ijazah. Ini ialah untuk jawatan-jawatan. Okey, bahagian ini bertanggungjawab bagi jawatan-jawatan di mana mereka yang dipilih akan terus bekerja. Manakala dia satu lagi bahagian pengambilan khas SPA, ini adalah jawatan yang kelayakan dia SPM, PMR dan juga latihan separa perubatan. Jadi latihan separa perubatan ini di bawah bahagian inilah, bahagian pengambilan khas ini. Untuk makluman anda tahu untuk PMR ni dia dipanggil grade 11, SPM 19, STPM dan diploma grade 29 dan ijazah grade 41. Okey, kita tengok sikit lagi dari segi macam mana dia, kat mana kita nak tahu kita punya perjalanan. Saya sebut ke atas perjalanan kita untuk jadi pelatih ni ada 4 kan. Okey, ini adalah proses ya. Ini adalah proses dia ni permohonan, ada isi borang SPA 9. Okey, lalu tapisan tadilah akademik dan syarat-syarat lain. Kalau lepas anda akan pergi ke PC. Pada PC, lulus PC ni akan ada ada PhD, ujian kesihatan fizikal,
pemeriksaan fizikal, ujian kesihatan. Dia tengok pada jawatan lah untuk separuh perubatan daripada PC terus kepada temuduga. Daripada temuduga, kalau berjaya akan keluarlah surat tawaran dia. Sementara dalam surat sebelum akan keluar lepas kata kerana direkomend oleh panel berjaya, SPA akan buat semakan. Ada 6 agensi dia akan buat semakan dari segi betul tak maklumat-maklumat yang dah diberikan lah. Jadi kalau tak berjaya, musim balik mohon lagi jawatan. Itu dia punya flow lah. Ataupun kalau dalam bentuk yang lain, ini my recruitment dia, calon daftar, PC, ni PAC, UK, UPF, temuduga, pegawai ataupun pelatih lah. Kalau kata untuk latihan separuh perubatan ada 1, 2, 3, kemudian sini terus untuk latihan lah. Seperti anda tahu, untuk diploma 3 tahun, untuk sijil 2 tahun. Jadi PC ialah peperiksaan online memasuki perkhidmatan awam. Ianya adalah secara one off. One off maksud apa? Maksudnya katakan anda lulus untuk ambilan Januari 2023 tapi gagal temuduga. Jadi untuk ambilan Julai tahun depan anda kena ambil sekali lagi PC lah. One off dia tak boleh. Dah lulus exam untuk terus ke temuduga, anda kena ulang balik lah. Ambil sekali lagi, maksudnya ambil sekali lagi peperiksaan itu one off lah. Okey, ini seterusnya kita lihat kepada statistik ya. Statistik slide ni saya ambil daripada hari temuduga SPA yang diadakan dalam bulan Oktober tahun lepas. Okey, inilah dia punya pengambilan ya, berapa ramai 3,046 separuh perubatan dan juga lain-lain lagi ya. Okey. Dan ini adalah seterusnya slide ni adalah dari segi ini berapa ramai yang dipanggil PC. Ini adalah secara keseluruhan dari segi Januari hingga Jun tahun lepas lah. Sebanyak 1 juta dipanggil untuk PC, tapi yang ambil PC, yang hadir ambil exam 223 lebih 1/5 dan yang lulus PC ialah tak banyak 36,000 lah. 36,000. Saya share statistik untuk separuh perubatan. Okey, saya harap jelas jelas setakat ini. Kalau anda ada apa-apa yang tak jelas, anda boleh tinggalkan di bahagian komen. Saya akan cuba jawab lah kalau ada apa-apa tak jelas. Okey, kita teruskan kepada ni. Okey, ini ialah dari segi itulah. Jadi saya harap anda jelas kat mana apa seterusnya sekarang ni. Kita tunggulah dari segi pengumuman tarikh PC. Okey. Okey, PC ni dia ada 2. Format exam pula ada 2. Iaitu kita panggil PC ataupun exam aptitude. Aptitude di mana calon diuji dengan section berikut bergantung pada jawatan lah. Kalau jawatan misalnya jawatan yang paling top ataupun yang paling eksklusif SPA lah, pegawai takbir, diplomatik PTD, grade M41, dia ada ketiga-tiga section ini lah. Pengetahuan am, daya bersama masalah, matematik, kemampuan bahasa Inggeris. Ini adalah aptitude, tapi saya dimaklumkan bahawa sekarang ni kebanyakan peperiksaan dia banyak terus kepada psikometrik. Psikometrik. Jadi apa tujuan PC ni? Tujuan PC ni lah untuk menapis, untuk menyisir calon-calon yang tak layak dan hanya pilih calon yang layak saja untuk peringkat seterusnya, sama ada pemeriksaan fizikal ataupun temuduga lah. Okey, kalau kita lihat kepada kalau PC aptitude ni biasanya dia akan bagi masa lah. Misalnya katakan dia kata 20 hari bulan Ogos, 10 pagi hingga 11 pagi, dia ada bagi set masa dia. Berbeza dengan PC psikometrik, dia akan bagi masa terbuka 9 pagi hingga 5 petang. Anda boleh jawab pada bila masa. Tujuan untuk psikometrik ialah nak menguji personality calon, nak tengok dari segi syakhsiah dia, dari segi minat dia, dan juga nak padankan dengan ciri-ciri yang dikehendaki oleh jawatan yang dipohon. Jadi bagi anda calon separuh perubatan, anda kena ingat sebagai seorang pelatih separuh perubatan ni, apa ciri-ciri yang patut ada. Jadi yang tu anda kena ingat masa menjawab.
Jadi okey, dah tahu macam mana yang lepas-lepas format dia. Ini rekod untuk 3 ambil yang lepas. Kalau Julai tahun bagi Julai tahun ni, intake yang baru masuk ni, PC dia adalah PC psikometrik bagi tahap diploma dan sijil. Diploma lebih sukar, sijil itu lebih senang lah. Sijil itu banyak dia sijil dia banyak soalan ya atau tidak lah. Tapi bagi diploma tu dia ada banyak pilihan lagi lah. Ada setuju, tak setuju dan sebagainya. Ada lima pilihan jawapan. Okey. Bagi Januari pula, Januari kita ada 20 intake. Bagi diploma dia ada aptitude iaitu PA, pengetahuan am dan BI. Dan bagi sijil psikometrik. So bagi Januari 2023 tak pasti lagi lah. Tapi kemungkinan besarnya ialah psikometrik. Psikometrik. Okey, kita lihat pula apakah sebabnya calon-calon gagal. Ada 6 sebab utama kenapa. Ada 6 sebab utama kenapa calon gagal. Saya cuba besarkan sikit kalau boleh. Okey. Yang pertama ialah tak tahu format exam. Ramai calon exam terkejut tengok soalan yang di luar jangkaan. Bagi yang biasa ambil exam pula, mempunyai anggapan format exam sama untuk semua jawatan. Jadi kalau yang ada tahun lepas dia ambil aptitude, dia ingat exam pun aptitude juga, iaitu ada pengetahuan am dan ada bahasa Inggeris. Kita tengok psikometrik. Jadi anda kena tengok betul-betul format exam. Buat persediaan mengikut format exam yang anda akan hadapi nanti. Yang kedua ialah tak cukup masa. Jadi kalau persediaan tak cukup, memang akan masa lama untuk jawab exam sebab kena fikir banyak benda. Tapi kalau persediaan cun, no problem. Tak cukup masa kalau psikometrik saya rasa tidak ada masalah. Cuma kadang anda akan gagal sebab anda tidak teliti, ada cuai dalam menjawab soalan. Nampak soalan senang, anda overconfident. Tak baca, kadang anda dalam latihan ada perkataan bukan dalam kata pernyataan dalam bentuk positif, tapi dalam exam dia tukar sikit jadi negatif, jadi anda pun ikut jawapan yang sama dulu. Okay. Okey, yang ketiga ialah tak terkejar, nak buat persediaan tapi tahu nak mula kat mana. Tahu-tahu esok dah exam. Jadi sebab saya kata buat persediaan awal. Kalau tak persediaan awal memang inilah akan sukar dalam exam nantilah. Jadi kena biasakan dengan soalan dia. Okey, tak boleh nak ni. Okey, yang keempat ialah dari segi yang empat ini. Okey, tengok sini apa dia. Sikit dia punya komputer ni. Okey, silap persediaan. Dah study tapi terkeluar dari skop. Tak fokus. Bersedia untuk aptitude, untuk matematik misalnya, tapi kita tengok keluarnya psikometrik. Yang kelima adalah ambil mudah, menganggap exam ini mudah kerana ABC, objektif. Tak payah prepare apa-apa lah. Dan yang keenam ialah saingan sengit sebab dia kekosongan tu terhad. Kekosongan terhad, kita ada 1,900 kekosongan dan yang akan ambil exam ni beribu-ribu lah, puluhan ribu lah. Okay? Puluhan ribu. Jadi oleh itu buatkan persediaan awal serta banyakkan latihan tubi lah supaya anda biasa dengan soalan-soalan. Macam mana SPM juga dulu, anda kalau SPM ada buat latihan tubi, buat pecutan akhir ke, beli buku tambahan, banyak soalan kan. Macam tu super juga dengan PC ni, anda kena buat persediaan yang rapi lah. Dengan pangan dan mudah. Ada calon sampai 8-9 kali tak lepas-lepas. Even saya satu calon psikometrik 14 kali. 14 kali ambil exam tak lepas. Jadi anda kena tengok, kalau bagi anda banyak kali buat, anda tengok balik apa benda yang anda kurang bersedia ataupun ubah cara persediaan anda. Jadi kena spend lah sikit lah. Spend masa, mungkin spend kewangan sikit kan, untuk berjaya kan. Okey, ini ialah untuk kepada sebab-sebab
utama. Okey, yang saya janjikan ni tengok balik statistik ini statistik tahun 2020. Kalau perubatan yang ambil exam, saya tak ada data berapa yang dipanggil, tapi yang ambil exam 28,000. Kalau yang lulus ialah 8,200, lebih kurang 29%. Yang gagal ialah 20,000, 71%. Jadi anda boleh bayangkanlah, boleh bayangkan. Saya jangka untuk exam ini, calon yang akan lulus kita ambil dia punya CPA ni pening 110. Mana kata kalau ada kekosongan 1970, maka mungkin dalam 19,000 lah, 19,000 akan lulus. Ini lagi banyak lah kalau tengok lagi yang memohon ni kan banyak. Jadi anda perlu buat persediaan. Apa makna statistik ni? Nak lulus bukan mudah. Jadi anda kena siap dalam minda anda, nak lulus ni bukan mudah. Buat sehabis baik, jangan tunggu last minute. Sebab kalau ikut yang lepas-lepasnya, bila diumumkan tarikh anda akan ada lebih kurang 8, paling awal 8, paling lama 12 hari untuk exam. Jadi elok anda bermula awal lah. Jadi buat persediaan sehabis baik lah. Okay. Jadi baik. Itu ialah dari segi PC apa? Public Service Entry Examination, format dia lah, ada dua. Satu ialah aptitude, satu ialah psychometric. Kalau tengok pada akhir-akhir ni nampak sejak daripada bulan awal 2-3 bulan ni kebanyakannya semua jawatan SPA ni dia ada psychometric. Okey, saya nak share pula satu lagi lah dari segi contoh lah bagi terutama bagi first timer lah yang ambil exam. Jadi kita kena prepare dua-dua lah. Kena prepare dua-dua. Contoh anda kepada ini ialah e-book yang saya bagi free tahun lepas, tahun 2021. Dia cerita sikit pasal, nak tengok contoh ya. Format ini kalau tahun lepas format gini lah. Kalau aptitude dia akan keluar, dia akan beritahu session A ada berapa minit, berapa soalan, contoh soalan. Session B ialah kefaham bahasa Inggeris 20 minit, 20 soalan. Soalan, kita tengok contoh soalan dia. Saya tak nak jadi berat, saya nak tapi anda biasakan. Ini contoh soalan dia. Pengetahuan am ni tanya je lah. Pengetahuan am berkaitan kesihatan lah. Pengetahuan am berkaitan kesihatan, misalnya simptom keracunan makanan kecuali apa dia. So ABC, memang ABCD, tapi kalau anda tak tahu memang tak dapat jawab dengan betul lah. Boleh main teka lah, tapi kalau teka lah, harapan nak betul tu susah je lah. Mungkin darah tinggi berlaku bila tekan darah berapa, ini adalah untuk pengetahuan am. Contoh soalan pengetahuan am. Okay. Inilah rujukan dia kalau untuk bentuk ni. Okay. Inilah bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris ini ialah ditanya tentang grammar dan juga ada petikan karangan lah. Ini contoh dia lah. Okay, ini tak apa, itu saja saya akan ni. Okay, itu saja saya rasa untuk malam ini. Saya tak untuk apa, saya rasa jelas kepada anda bahawa apa persediaan yang perlu anda buat. Jadi sekarang ini saya nak recap balik tadi. Pertama sekali anda boleh cek status, mungkin dalam minggu depan akan masuk, minggu depan 2 minggu, mungkin 2 minggu lagi. Anda cek kepada status semak permohonan di SP9 anda. Kalau dia kata lepas anda melepasi tapisan awal, maka anda boleh buat persediaan lah. Buat persediaan. Dan itu yang pertama. Yang kedua, dari segi kena set dalam minda. Nak lulus ni bukan senang. Nak lulus exam, kalau tengok tadi 29% saja yang lulus exam. Daripada situ pula akan bersaing pula di peringkat temuduga untuk mendapat tempat 1970 kekosongan.
Okey, ada apa-apa soalan tak? Kalau saya sebelum saya akhiri saya punya ni, saya tak bagi contoh psikometrik. Psikometrik anda boleh lihat kalau anda nak follow, anda boleh lihat kepada exam group psikometrik SPA. Kasi saya ada share exam soalan-soalan untuk mereka-mereka yang ni. Sekarang ni saya ada buat untuk mereka yang akan exam psikometrik minggu depan lah. Pegawai keselamatan dan juga pengawal keselamatan dan pembantu pegawai keselamatan. Okey, ni ada satu soalan. Okey, kalau ada perasan dalam untuk latihan separuh perubatan, kalau aptitude tidak ada soalan matematik. Daya misalnya tidak ada. Yang adanya ialah pengetahuan am dan bahasa Inggeris. Kebanyakannya lah setakat inilah. Tapi bagi jawatan-jawatan lain dia ada matematik lah. Yang tu yang kata killer section lah. Killer section. Jadi kita balik pada separuh perubatan, kalau pada trend yang berlaku sekarang ni ialah untuk kemungkinan besarnya lah psikometrik. Psikometrik ni senang, dari segi soalan nampak senang, tapi dari segi nak jawab, nak lulus tu agak sukar kalau anda tak fahami betul 5 ciri yang saya sebut tadi. Dia lagi sebab psikometrik memang ada orang kata psikometrik ni ada tidak ada jawatan betul dan salah. Kalau macam matematik ataupun pengetahuan am, ada jawapan satu aja kan. Misalnya kalau pengetahuan am, apakah di manakah terletaknya pusat pentadbiran kerajaan Malaysia? Jadi jawapannya Putrajaya. Kalau anda jawab Kuala Lumpur, salah lah kan. Ataupun kalau matematik 2 darab 2 ialah 4. Kalau jawab 5, salah. Tapi bagi psikometrik dia agak ada soalan mudah, ada soalan yang tricky lah. Ada yang tricky, dia lihat kepada jawatan yang di pohon lah. Jawatan di pohon. Jadi kita biasanya kalau psikometrik ni, kita akan ada lebih kurang 199 soalan dan anda diberi masa 90 minit untuk jawab ke semua soalan. Anda boleh beri masa lah. Boleh beri masa 9 nak buat 9 pagi ke, 12 tengah hari ke, 3 petang ke. Tapi last kali lah 5 petang. Jadi bagi setengah orang dia rasa psikometrik ni lebih mudah berbanding dengan aptitude. Tapi nak lulus tu agak sukar lah. Jadi buat latihan. Okey, saya rasa saya menjawab soalan ni. Daya mesti masalah itu yang matematika betul dia. Tapi untuk separuh perubatan ni tidak ada lah. Perubatan ni tidak ada. Sebab dia kira sebab apa? Sebab saya kira dalam syarat-syarat pun dia dah sebut. Dia dah sebut apa dah kelayakan minima adalah kredit dalam matematik. Jadi kebanyakan yang mohon ni memang matematik dia okey lah dari segi dah ada kepujian lah. Jadi okey lah. Okey. Ini salah satu lagi. Tuan di manakah nak dapatkan compilation contoh soalan psikometrik? Okey, saya ada keluarkan satu e-book percuma. Nanti saya akan bagikan dalam grup nantilah. Nanti anda hanya isikan nama anda dan juga email anda. Nanti saya akan bagi saya tengah update e-book tersebut ada lebih kurang 50 soalan dan contoh. Saya akan adakan satu sesi untuk psikometrik khusus apabila mungkin saya akan kena buat dua atau 3 kali sesi psikometrik apabila dah jelas tarikh exam PC nantilah. Terima kasih kepada yang bertanya. Saya tak nampak siapa yang bertanya ni. Okey, ada soalan lain tak? Okey, ada satu soalan lagi. Satu soalan lagi dia tanya, okey, kalau orang yang dah biasa memohon, dia mohon juga grade 19, dia akan, mungkin dia dah lalu. Ini soalan dia, ujian psikometrik separuh perubatan sama ke dengan jawatan lain? Dari segi secara keseluruhannya hampir sama. Cuma bagi jawatan peringkat sijil dia lebih mudah macam sebut tadi, dia banyakkannya ya atau tidak.
Tapi bagi peringkat diploma, dia banyak ada ya atau tidak, dan juga yang 5 pilihan ya. Dia sama ada setuju, sangat setuju, ada 5 pilihan, sangat setuju, setuju, tak pasti, tak setuju, sangat tak setuju. So dia ada teknik-teknik dia macam mana kita nak tengok ni, dan kadang ada juga kesilapan calon tu, dia tengok kepada pernyataan tu. Dia tak tengok dari segi, kadang kita nak decide ni, kita kena tengok para perubatan ni satu kerjaya yang memerlukan ketelitian. Anda nak merubat pesakit, kalau dipanggil jururawat ataupun pembantu pegawai perubatan, anda nak merawat. Jadi anda merawat, anda kena teliti lah. Jadi kadang sifat teliti tu tak ada. Jadi anda tak teliti, bila jawab, dia trik ataupun dia panggil perangkap dia lah, anda terus jawab. Jadi kalau saya macam saya ada advice dalam grup psikometrik, bahawa anda kena, kalau anda tengok dalam tu ada contoh yang saya bagi gajah dengan gajah tu. Gajah dengan gajah kancil ni. Kalau tengok sekali lalu nampak macam kita akan setuju, tapi sebenarnya tak setuju sebab peribahasa dia tak tepat. Peribahasa yang betul ialah gajah sama gajah. Gajah sama gajah. Jadi anda tak seliti, anda cuai kat situ. Bila anda cuai kat situ, anda akan membuat pilihan yang salah lah. Pilihan salah lah. Okey. Nanti ingatkan saya untuk yang bertanya tadi tentang di mana nak dapat, kompulsi akan bagi satu link di mana anda boleh download e-book percuma 50 soalan psikometrik. Anda biasa-biasakanlah. Macam saya sebut tadi, ramai calon ni dia tak, kalau yang first time ni dia ingat macam SPM ke soalannya, ataupun tak sama psikometrik masa form 3 atau form 5 dulu, masa anda mungkin ada buat psikometrik, soalan psikologi tak sama dengan SPA. SPA ni kita nak jawapan yang apa yang SPA nak, itu yang penting tu. Ramai yang gagal kerana dia tak nampak apa sebenarnya SPA nak, dan bagi jawatan-jawatan tertentu mungkin jawapan dia, soalan yang sama keluar, tapi dalam jawatan ni jawapan dia mungkin setuju, untuk jawatan lain tak setuju. Jadi kena tengok secara overall lah. Okey, jadi terima kasih kepada yang hadir pada malam ini. Nanti saya cuba upload di dalam YouTube, anda boleh tengok balik. Okey, dah 10.22. Okey, jadi terima kasih lagi. Jumpa lagi dalam sesi-sesi seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jumpa lagi.